Teringat satu ketika dahulu, aku pernah ditawarkan bekerja sebagai guru sandaran tidak terlatih di sebuah daerah di Sarawak, yaitu Sarike, Sarawak. Ketika itu, tempat itu agak pendalaman lah, dalam kategori pendalaman, sebab dekat sana tak dapat nak masuk pengangkutan darat. Kita hanya menggunakan pengangkutan air, iaitu bot dan perahu sahaja. Memandangkan itu je tawaran kerja yang ada pada masa itu, aku pun menerimanya dan aku mulalah mengemaskan pakaian dan barangan-barangan keperluan yang perlu dibawa ke tempat tersebut. Hari keberangkatan kami berlima pun tiba. Kami berlima pun menaiki bot tersebut menuju ke destinasi baru, dan di sinilah bermula kisah misteri tersebut. Setibanya di tempat tersebut, aku pun melihat keadaan sekeliling, di mana di belakang kuartus yang kami diami adalah hutan tebal, pokok kayu-kayan yang menjulang ke langit, tumbuhan-tumbuhan menjala yang masih segar, terasa seperti berada di tempat pelancongan. Udaranya nyaman, sejuk dan rasa tenang di sana. Tapi di sebalik ketenangan itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Kuartus yang ditempati kami itu bertentangan, tetapi kuartus untuk guru lelaki agak jauh sedikit. Kuartus aku adalah bersebelahan dengan kuartus tukang masak, dan sebelah pula kuartus kerani perempuan. Aku tak tahulah kenapa kuartus guru-guru lelaki agak jauh dari tempat kami. Aku berkongsi kuartus bersama seorang guru sandaran terlatih berbangsa Cina. Maksudnya beliau ni lepasan maktab lah, cuma beliau belum sah dalam jawatan je. Kami dua ni jaranglah berbual. Yelah, biasalah aku ni cuma guru sandaran je, bila-bila masa pun boleh ditamat kontrak. Dia taklah sombong, cuma mungkin sebab kita ni tak kenal, tak biasa, jadi kami orang berdua cuma buat hal masing-masing lah. Dia baik juga sebenarnya. Setiap malam Rabu dan Khamis, aku akan mengadakan kelas bimbingan untuk sains dan matematik, di mana memandangkan mereka ni sekolah pendalaman, mereka memang banyak ketinggalan dalam beberapa silibus yang penting. Sebab itu aku kena catch up semua benda ni dengan kelas tambahan. Ada juga yang belum pandai membaca. Sungguh menyedihkan. Pada malam Khamis, aku membuat kelas bimbingan untuk matematik. Seperti biasa, kelas bermula pukul 7 dan berakhir pukul 9. Aku tak tahulah kenapa malam tu aku lupa bawa kunci kuartus yang aku kongsi dengan Cikgu Chin tu. Jadi apabila aku balik dah pukul 9 malam tu, aku pun ketuk pintu. Kemudian Cikgu Chin pun buka. Next time jangan ketuk pintu, panggil nama saja, dia cakap. Bila Cikgu Chin buka pintu, aku pun masuk. Kami pun duduk di ruang tamu dan sambil berbual. Dan Cikgu Chin cakap, lain kali jangan ketuk pintu, panggil nama saja. Kenapa Cikgu Chin? Sebab dulu saya pernah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan, kata Cikgu Chin. Apa dia tu Cikgu Chin? Masa tu saya pun macam kamu, masih baru dekat sini. Sebelum ini ada seorang guru bersama saya di sini, katanya. Dia pun diam. Sekejap saya ambil air, kita dua minum sambil cerita. Cikgu Chin pun mula bercerita. Dahulu ada seorang guru dari Semenanjung berasal dari Kedah. Memang memandang ke tempat ini pendalaman, jadi memang susah nak dapat line handphone, dan dia selalu keluar malam dan pergi ke jeti sekolah.
sebenarnya jeti itu memang kita orang tak gunakan. Saya pun sudah bagi tahu dia cerita Cikgu Chin, tapi guru tersebut tak memandang indah, tak mengendahkan sebenarnya apa yang Cikgu Chin cuba sampaikan. Perasaan ingin tahu aku pun membuat-buat. Ya Cikgu Chin, saya tengok jeti lama tu sudah ditutup. Dan Cikgu Rahmah pun ada bagi tahu saya kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang tak boleh masuk kawasan tu sebab mungkin dalam pembinaan, jadi tak dibenarkan siapa-siapa yang masuk. Cikgu Chin pun tersenyum. Bukan itu macam cerita dia. Sekarang saya akan ceritakan dengan kamu cerita sebenar. Cikgu Rahmah tu bukan nama sebenar. Dia tidak mahu bagi tahu kamu pasal kisah ini. Kami yang lama saja yang tahu kisah ini. Cikgu Chin pun mula bercerita. Pada malam tersebut, cuaca memang agak gelap dan suasana pun seperti mau hujan. Tetapi cikgu yang seorang tu, iaitu Cikgu Kartini, bukan nama sebenar. Cikgu Kartini ni berkeras nak pergi ke jeti untuk menelefon tunang dia. Jadi dia nak cari line handphone dekat sana. Tapi Cikgu Chin cakap, dah malam, besok pagi saja you call you punya tunang. Tapi dia cakap, you sibuk kenapa? Ini hal pribadi I. Dia cakap dekat Cikgu Chin. Cikgu Chin pun terdiam. Cikgu Chin cuba nak menghalang, tetapi ya apakan daya, Cikgu Kartini terus menuju ke jeti dengan niat untuk bertelefon dengan tunangnya. Hujan pun mula turun perlahan-lahan. Cikgu Chin mula risau mengenalkan Cikgu Kartini yang belum balik juga dari jeti. Tapi Cikgu Chin bukan tak nak pergi ke jeti tersebut sebab dia tahu cerita tentang jeti tu. Dia pun mulalah buka pintu dan tengok kiri ke kanan. Suasana sangat sunyi. Hujan renyai-renyai pun mula membasahi kawasan kuartus dan sekolah tersebut. Tak lama kemudian Cikgu Kartini pun balik dengan muka masam. Dia duduk di ruang tamu. Cikgu Chin pun bukan tak nak tegur. Dengan tengok mood dia pun tak seberapa, jadi Cikgu Chin diam. Tiba-tiba dalam hujan yang renyai-renyai itu terdengarlah suara tangisan bayi. Cikgu Kartini pun meluru mengambil handphonenya, tapi mukanya kelihatan pucat apabila dia memandang handphone dia. Cikgu Chin pun terdiam. Dia pun pergi dekat Cikgu Kartini. Dia tahu itu ringtone handphone, bunyi ringtone handphone Cikgu Kartini. Tapi malangnya, pada handphone tersebut tertulis missing signal. Jadi bunyi apakah yang menangis tu? Tiba-tiba pintu kuartus Cikgu Chin dan Cikgu Kartini pun diketuk seseorang. Cikgu Kartini pun perlahan-lahan bangun dan membuka pintu. Sejurus kemudian Cikgu Kartini pun pingsan. Cikgu Chin pun pergi ke depan pintu dan rasa agak kelang kabut bila melihat Cikgu Kartini yang sudah pingsan. Tetapi bila dia menjenguk keluar, dia tidak melihat sebarang orang ataupun satu pun kalibat di depan tu. Jadi apakah yang dilihat oleh Cikgu Kartini? Dipendekkan cerita, Cikgu Chin pun dalam keadaan yang hujan tengah lebat pergilah ke rumah Cikgu Rahmah dan memberitahu beberapa cikgu lain. Cikgu Kartini pun dihantar ke klinik desa yang berdekatan untuk mendapat rawatan lanjut. Cikgu Chin pun mula bercerita tentang kisah jeti tersebut, di mana suatu ketika dahulu ada sepasang suami isteri bertengkar di jeti tersebut. Punca pertengkaran taklah diketahui dan tiba-tiba suami perempuan tersebut menghunuskan sebilah parang dan menikam isterinya bertubi-tubi, dan akhirnya isterinya pun jatuh ke dalam sungai. Dan ini memang menjadi kes polis
dan orang kampung serta pihak-pihak yang berkaitan pun cuba mencari mayat istrinya, tetapi tidak dijumpai. Dan sehingga ke hari ini mayat itu masih misteri, sama ada dia hanyut ataupun lenyap.